Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulakan pelajaran kita Robotic Fundamental PDPR bagi tarikh apa? 26 hari bulan 4 tahun 2021. Okey, kita masih di landa PKP PKPB PKPB, di mana college kita ditutup kan. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, sebelum itu pengenalan dia. Dalam kita nak pelajari robot ni, kita perlu pelajari tentang istilah, iaitu ciri-ciri robot, pengelolaan komponen dan pengelolaan perkakasan serta sistem kawalan robot. Okey, contohnya adalah robot pengindustrian adalah robot yang digunakan secara meluas. Okey, digunakan secara meluas dalam suatu sistem automatan yang menghasilkan pelbagai jenis produk. Okey, sekarang ni kilang-kilang pun kita dah dah hasilkan dah banyak menggunakan robot untuk produksi yang lebih efektif, banyak dan sebagainya, dan dengan kos yang kadar yang murah. Okey, kalau cuba kamu bayangkan, kalau katakan kita menggunakan masih menggunakan handmade macam kita ni kan. Menggunakan handmade, cuba bayangkan berapa tahun agaknya kalau kita siap kereta lah sebuah kan. Memakan masa kita, sebuah kereta pun memakan masa mungkin sebulan untuk sebuah kereta, ataupun kalau macam kita secara perseorangan yang buat kereta ni mungkin makan masa sampai 6-7 bulan tu belum tentu kan. Tapi dengan menggunakan robot, dalam masa sehari pun kita boleh menghasilkan banyak kereta kan, berbanding dengan menggunakan tenaga manusia. Okey, satu kelemahan dia adalah mengurangkan peluang pekerjaan pada manusia lah. Tapi kelebihan dia adalah dia dapat menyumbang ataupun dapat memberi produksi yang lebih banyak dan efektif dan lebih baik. Okey, jadi yang kita katakan ni, ia merupakan generasi pekerja kola besi. Kola besi itu maksudnya pekerja macam kalau kita ni kola putih, kola biru, kamu pernah dengar kan? Okey, itu pekerja-pekerja yang macam kita kola biru, contohnya pekerja buruh dan sebagainya. Tapi kita tukarkan dia dalam bentuk robot, iaitu yang menggunakan besi ke apakah terpulang lah, ada yang menggunakan plastik. Okey, jadi satu kelebihan robot ni, dia boleh bekerja tanpa rehat macam manusia ni. Dia ada melibatkan tenaga, emosi dan sebagainya. Tapi bagi robot ni, dia tak ada perasaan kan. Dia buat kerja yang tanpa ada rasa letih. Cuma dia akan berhenti apabila dia rosak je. Okey, ini adalah definisi yang diberikan oleh Persatuan Robot British ya. Okey, robot pengindustrian adalah sebuah peranti dan alat pelbagai fungsi yang boleh diprogram berulang kali. Okey, robot ni kita boleh programkan dia untuk bekerja. Okey, maknanya kalau dia dah tetap buat kerja tu lah. Kalau dia buat kerja kimpal lah, kalau kata dia buat kerja dia buat kerja sembocat, dia akan buat kerja dia semua, buat kerja sembocat. Okey, alat-alat ataupun alatan khusus mana pula ni, ia direka bentuk untuk menggerakkan serta mengolah bahagian-bahagian alat ataupun alat khusus dan kerja-kerja pembuatan melalui pergerakan yang boleh diubah melakukan tugas dalam proses pembuatan. Okey, itu adalah kita tengoklah robot ni. Biasanya kalau dia dibuat pada
tujuan kerja-kerja tertentu kan. Kalau manusia ni macam ni lah, kita ada tangan, kita kepala, kaki, badan, kaki kan. Tapi robot ni dia dibina khas untuk membuat kerja tertentu. Dia ada reka bentuk dia yang tertentu, yang mana kerja itu dia bentuk tu dia boleh membuat kerja khusus, kerja-kerja khusus. Macam dia kalau buat semburan cat, ini bentuk dia. Kalau kita dia buat buat sesuatu yang contohnya mengimpal, bentuk dia lain. Macam tu lah. Itu yang dikatakan robot. Okey, terminologi asas digunakan dalam satu robot. Istilahnya pertama sekali adalah ketepatan, iaitu darjah kemampuan yang boleh dibuat oleh lengan robot untuk digerakkan ke satu titik tertentu sel kerja apabila kita masukkan koordinat stesen pemprograman ke dalam talian. Okey, di luar talian. Maksud dia sekarang ni robot ni dia punya ketepatan dia, tu kita istilah ketepatan dia adalah darjah kemampuan. Maknanya kemampuan robot tu dia bekerja, contohnya dia bekerja, dia ada bahagian kata apa, kemampuan dia tersendirilah kan. Ketepatan dia maknanya yang mana robot tadi contohnya dia ada lingkungan kerja yang tertentu kan. Dia tak boleh bergerak kita nak pergi ke dia akan buat kerja dia pada bahagian dekat situ je. Jadi ketepatan dia adalah dikatakan adalah kemampuan yang boleh dibuat oleh lengan robot pada koordinat tertentu. Contohnya robot angkat letak kan. Dia ketepatan dia di mana dia boleh mengambil barangan tu, dia letak pada tempat yang diprogramkan dengan ketepatan yang jitu. Okey. Yang seterusnya, pengelolaan. Okey, pergerakan yang dilakukan oleh tangan robot untuk membawa objek melalui satu jarak ke satu jarak tempat yang lain. Okey, pengelolaan ni maknanya tugas dia. Pergerakan yang dilakukan oleh robot arm tadi yang membawa objek dari satu jarak ke satu jarak yang lain. Okey, itu kita katakan pengelolaan. Okey, gerakan antaramuka iaitu penggunaan komponen perkakasan untuk menyambung dua alat ataupun sebahagian daripada setoran atau pendaftar supaya boleh digunakan oleh dua atau lebih atau cara. Okey, ini antaramuka, gerakan antaramuka. Okey, yang tu kamu boleh tengok lah kalau kita ni panjang ya. Okey, yang seterusnya liputan kerja. Okey, liputan kerja adalah isi padu luas kawasan di mana lengan robot boleh melakukan tugasnya. Okey, isi padu ataupun luas. Jadi liputan kerja dia macam kita lah. Liputan kerja macam saya adalah di kawasan college. Macam itulah juga dengan robot, dia ada liputan kerja dia sendiri kan. Dia bahagian kimpal, dia bahagian bahagian sembocat dan sebagainya, itulah. Okey, darjah kebebasan, bilangan hakiki ataupun tahap kompleksnya tugas yang boleh dilakukan oleh sebuah robot ditentukan oleh darjah kebebasan pada suatu robot. Pada armnya, robot mempunyai 3 darjah kebebasan iaitu X, Y dan Z. Okey, ni adalah paksi dia. Paksinya adalah darjah kebebasan dia bekerja ni. Orang kata apa, dia boleh merangkumi, orang kata apa, darjah kebebasan dia, orang kata apa, lebih luas ke, lebih pendek ke. Ada setengahnya dia boleh bekerja dalam 30 darjah, 90 darjah dan sebagainya lah. Okey, kemudian peralihan, itu pergerakan robot melalui satu garis lurus melibatkan pengawalan lebih pada satu paksi. Okey, maknanya kalau kita pergerakan robot ni melalui satu garis lurus yang melibatkan pengawalan dari satu paksi, maknanya dia boleh bergerak. Pergerakan robot tadi boleh melibatkan lebih pada satu paksi. Satu paksinya iaitu yang tadi kita tengok darjah paksinya adalah XYZ kan. Ada yang boleh bekerja lebih pada yang tu. Kalau robot
robot yang kata apa, yang jenis Pak Lehan yang bawa kata apa satu benda tu daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri kan. Okey, itu adalah Pak Lehan dia. Okey. Kemudian persendian. Persendian ni kita tahulah. Sendi adalah pasti yang terdapat pengolahan robot terdiri daripada jenis axis, major axis yang terdiri daripada base. Ni kita ada tangan, apa nama ni sendi kan, kita tengok persendian ya. Apa lengan, kita tengok robot arm ni lengan kan. Ada sendi sini, sendi ni dan sendi sini kan. Dia ada sendi-sendi dia. Yang mana kita ada base bawah, shoulder, okay, elbow. Kemudian serta minor axis yang terdiri daripada wrist pitch, wrist roll and wrist yaw. Okay, nanti kita tengok lagi lah lebih dalam. Kemudian tata rajah. Okay, tata rajah ni kita tengok ada beberapa jenis tata rajah, iaitu cara bentuk dia kan, bentuk apa kita nak, iaitu jenis Cartesian, silinder, polar dan juga lengan bersambung. Okey, darjah kemampuan keboleh ulangan. Okey, keboleh ulangan iaitu darjah kemampuan lengan robot untuk mengesan sasaran yang telah diset dengan tepat. Okey, itu kebolehan dia. Dan sifat robot yang mempunyai keboleh ulangan yang tinggi, maknanya dia akan buat kerja yang sama lah dengan ketepatan ataupun sasaran yang telah disetkan tadi dengan lebih tepat. Dia buat kerja dia lebih tepat. Kalau kita nak bandingkan manusia dengan robot, kalau buat kerja robot lebih tepat lagi lah. Manusia ni dia kadang-kadang mood dia tak bagus, dia akan jadi lain pula kan. Okey, kemudian titik tengah mata alat. Okey, ni istilah yang kita tengok, istilah-istilah ni saya rasa kamu boleh ni lah tengok ni lah, sebelum kata tidak panjang nak cerita ni. Saya rasa nota pun dah dibagi oleh Cikgu Lady Ana kan. Okey, kamu boleh baca dia punya istilah-istilah tu. Kalau tak faham nanti kamu boleh tanya lah. Okey. Okey, jenis robot. Okey, ni adalah robot pungut letak. Yang mana pungut letak ni maksud dia robot tu dia ambil satu bahagian ni dia letak ke tempat lain. Okey, ambil ni letak tempat lain. Okey, kalau kita nak tengok contoh, saya akan tunjuk contoh melalui YouTube apa nama orang panggil ni, pick and place robot kan. Kita tengok contoh dalam bentuk video. Okey, is a market leader in systems. StrongPoint Automation's top load cartoner features 4 Fanuc M2IA 3SL Delta style robots. Okey, cuba kamu perhatikan bagaimana itu adalah kaedah pungut letak kan, di mana dia ambil satu tempat, pilih ke tempat lain, pindah ambil ya ni pergi ke tempat lain. Okey, itu adalah jenis robot pungut letak. Saya tunjuk lagi ya, kalau kamu nak tengok lebih jelas lagi. Banyak jenis lah kan. Okey, tengok dia ambil, dia pindahkan pada tempat lain. Okey, itu adalah contoh jenis lah kan. Ni nampak tu. Yang tadi kita boleh tengok yang tadi balik.
features 4 FANUC M2IA Nampak tu kan? SL Delta style. Ambil letak dalam ni. Contohnya ini dalam bentuk packaging lah kan. Dia package kan apa nama produk tadi dalam kotak. Okey. Itu contoh. Okey. The FANUC M Okey, itu yang dikatakan robot pungut letak tadi kan. Okey, tu kamu kena ingat. Mungkin dia keluar dalam peperiksaan nanti ya, ataupun kuis. Okey, merujuk pada Rajah 1 tadi, pungut letak adalah merupakan robot jenis pengelolaan komponen. Ia digunakan dengan meluas di dalam industri pembuatan, di mana ia memainkan peranan yang amat penting untuk mengangkat dan meletakkan komponen atau produk dan kerja-kerja lain seperti pemasangan, pemunggahan, penyusunan dan sebagainya lah. Okey. Okey. Yang seterusnya adalah robot pergi. Ni. Jenis robot semburan cat. Okey, semburan cat Ini contoh dia. Okey. Nak tengok yang lebih jelas lagi, saya tunjukkan dalam bentuk video. Okey. Painting kan, painting robot kan. Okey, cuba kamu tengok cara dia bekerja. Dia boleh sembuh. Semua yang kita tengok menggunakan macam robot arm kan. Memang robot arm pun. Tugas yang khas dia adalah untuk penyemburan cat. Okey, itu contoh. Okey, kalau kamu tengok lebih jelas lagi, kita tengok ada lagi jenis ya. Okey. Ini salah satu contoh. Tu kan, nampak tu bagaimana dia punya bocat. Okey. Okey, seterusnya kita pergi tengok apa lagi. Robot pengelolaan kimpalan. Okey, kimpalan. Ni kimpalan ni adalah contohnya robot yang mana dia boleh ni macam ni kan. Dia boleh bateri. Contohnya pembuatan dekat otomotif banyaklah ni yang kadang-kadang benda yang tak boleh dicapai oleh manusia, jadi digunakan robot untuk untuk buat kerja ni kan. Jadi dia punya produksinya adalah lebih cepat, tepat dan sebagainya, lebih daripada manusia. Walaupun manusia yang cipta benda ni, tapi manusia cipta ni adalah untuk memudahkan kerja-kerja manusia itu sendiri kan. Dan kadang-kadang juga boleh memudaratkan manusia itu sendiri. Sebab apa? Yang pertama sekali, itulah, kalau kata semua robot buat kerja, kamu nak buat kerja apa? Jadi susah dapat kerja. Okey. Jadi sekarang ni persaingan tinggi lah. Jadi kamu itulah, kita kena belajar betul-betul supaya kamu terpilih untuk berada dalam industri. Okey, supaya kamu nampak dalam industri kan. Kalau tidak, jadilah kamu kutu rayau dan sebagainya kan. Okey. Ini kimpal masuk welding kan. Cuba tengok welding robot. Okey, cuba kamu perhatikan bagaimana kerja ni. Bagi manusia mungkin tak mampu nak angkat benda-benda berat macam ni kan.
Jadi robot-robot ni lah pilihan, kita apa, pilihan untuk supaya menyenangkan kerja manusia kan. Nampak tu? Bukan senang kan. Tu robot. Semuanya menggunakan robot arm lah. Tapi tata rajah dia berbeza lah. Ada yang jenis tata rajah macam-macam lah. Kita akan belajar kemudian. Okey. Okey, seterusnya sistem kawalan robot. Okey, sistem kawalan robot ni ada dua jenis, iaitu sistem kawalan gelung terbuka, satu lagi sistem kawalan gelung tertutup. Okey. Okey, robot yang menggunakan sistem kawalan terbuka ni dikenali sebagai robot non-servo. Okey. Jadi dia buat kerja dia tidak mempunyai penderia. Okey. Dia bekerja, kita program dia macam tu lah kan. Maknanya dia tidak ada kalau macam sifat dia bekerja apa yang diprogramkan je kan. Samalah, kita tengok balik kan, kita tengok dalam bentuk video. Okey. Open loop robot. There are different types of control systems used in robotics. Okey. Kita tengok Open loop control, the computer sends signals based on the current state. Okey, cuba kamu perhatikan robot controller komputer tadi menghantar sistem driver, menghantar data kepada sistem driver dan proses kemudian robot tadi memproses data tadi untuk buat kerja kan. Ini adalah open loop. Okey. Tengok, komputer controller hantar pada sistem driver and actuator ataupun penggerak. Kemudian proses dilakukan oleh robot. Okey. Ini macam-macam bentuk lah. Ini adalah contoh. Okey. Okey, kita tengok sampai habis lah. Okey, komputer tadi sebenarnya dia hantar data apa yang perlu dibuat oleh sistem driver ataupun actuator. Kemudian proses dilakukan oleh robot. Okey. The term process in this illustration simply means any piece of equipment that accomplishes work. This could be a robotic arm, a motor, or an engine. Okey, tu dia punya contoh. Dia buat kerja direct lah. Okey, cuba kamu perhatikan. Sistem driver tu maksudnya dia punya pemacu dia. Okey, tengok dia bekerja. Dia macam ni contoh dia meletakkan kad tadi pada kotak tu kan. A simple example of an open loop system is an industrial sprinkler system. Ni contoh yang lain. The programmer updates the computer controller which will turn the sprinkler on at a designated time. When the computer sends the signal, dia hantar signal. Mana bukan hantar signal, dia hantar data apa yang perlu dibuat oleh sistem driver tadi ataupun actuator. Kemudian proses dijalankan oleh robot. Nampak tak? Some good examples for open loop control systems are stop and go conveyor systems with constant stop loading, and go, and manufacturing applications with high repeatability and low variation, such as punching holes out of a piece of sheet metal or reorienting work pieces. Ni kerja dia. Berhenti. Lepas tu buat kerja. Open loop system. Ini memang dia open loop system. Memang dah diprogram macam tu. Open loop control is useful for well-defined systems where the relationship between input and the resultant state can be modeled. The positions of the robot can be predetermined and the loading environment does not change. Open loop control systems are typically low cost due to their simplistic design. Itulah kelebihan dia adalah dia lebih murah. Dia berkalan sebab apa dia tak menggunakan sensor yang banyak kan. Sebab sensor ni kalau dalam robot memang mahal lah.
closed loop Ni closed loop. or servo control. Yang mana kalau kita tengok closed loop sini, dia ada di mana dia akan pergi hantar data, kemudian robot ni buat kerja, kemudian dia ada feedback. Maknanya feedback tadi sebenarnya dia hantar data Feedback loop that allows untuk dia sebenarnya sebagai sensor. Contohnya dia boleh bekerja apa keadaan pun. Ini kelebihan closed loop kalau berbanding dengan open loop. receive no feedback. Sebab yang open loop dia tidak ada feedback sensor ataupun servo kat situ. Sensor measures the moisture density Nampak, kalau kita ada benda yang kita sensor tadi, the computer can then make apa data tadi dia boleh dia from the sprinkler. dia boleh hantar balik kepada komputer dan bagi tahu. Contohnya macam kita lah, kita tengok buat kerja. Closed loop control systems. Tengok ni dia Program control. okey, ni dia punya sensor, kedudukan sensor, speed sensor tadi, dia boleh mengesan kelajuan apa nama kelajuan tadi. Dia boleh bekerja apa keadaan, laju ke slow ke, tanpa diprogram, dia auto. Jadi kelemahan dia adalah mahal lah. Presented Okey, all without a saya rasa itu je tu saya tunjuk dekat sini. Closed loop Okey. systems require a larger upfront capital investment and highly skilled maintainers. Tapi kita tengok kat sini, walaupun dia kerja dengan kos yang mahal, tapi dia lebih efektif lah kalau berbanding dengan open loop tadi kan, ataupun gelung terbuka. Kalau kita nak bandingkan dengan closed loop ataupun gelung tertutup tadi, yang gelung tertutup ni adalah lebih bagus lah sebab dia ada penderia. Okey, dan dia boleh hantar feedback macam kita lah kan. Kalau kita jalan, kalau kita nampak kita nampak pintu kan. Kalau kita nampak pintu, maknanya kita akan berhenti. Okey, tangan kita akan buka tombol. Kalau kita orang-orang sewel, dia tak ada benda penderia tu, ataupun tak payahlah kita katakan OKU lah contoh kan, OKU yang buta, dia tak tahu jalan, memang dia akan langgar pintu. Kalau kita yang ada penderia mata ni, kita tengok, kita lalu nampak pintu, kita buka pintu, baru kita boleh jalan ke depan kan. Itu contoh lah. Okey, ni adalah berkaitan dengan kata-kata tadi, sistem kawalan robot, iaitu yang jenis terbuka dan juga jenis tertutup. Kawalan gelung, gelung tertutup dan gelung terbuka. Okey, sekarang kita pergi pada takrifan tata rajah geometri bagi robot. Okey, ni adalah bentuk kawalan kawasan kerja yang dihasilkan oleh ni kita katakan liputan kerja dia. Okey, kemampuan robot tu dia bekerja sampai tahap mana? Okey, kita boleh ukur dia pada macam ni yang dekat sini. Dia ni adalah lingkungan kawasan kerja dia. Okey, lebih pada ni dia tak boleh buat. Okey, ni kita tengok ini kita panggilkan bentuk kawasan kerja yang terhasil oleh liputan kerja pada robot ni. Tapi bergantung pada jenis robot lah. Ada yang boleh dia bekerja pada dalam bentuk mikro kan. Lebih dia punya liputannya adalah lebih luas. Okey. Okey, jenis tata rajah geometri bagi robot. Ada 4 jenis yang biasalah, iaitu Cartesian, silinder dan juga polar dan juga lengan bersambung. Okey, kita tengok macam mana bentuk dia. Okey, ni adalah jenis robot Cartesian. Yang mana robot ni adalah liputan kerjanya terbentuk Cartesian. Dalam liputan kerja berbentuk Cartesian. Okey, pergerakan paksi utamanya adalah garis lurus, mudah dikawal, dan juga ni saya tunjuk dalam bentuk video senang.
Cartesian controller linear correspond Cartesian coordinate robots. Gantry Oh, ni robots are explain often pula. Kita tengok yang dalam bentuk nyata lah. Okay, 3 axis robot ya. Cartesian. Kita tengok cara dia bekerja. Cuba kamu perhatikan. Dia ada pergerakan dia depan, tarik dan sebagainya kan. Yang ni kamu boleh tengok dalam nota kamu. Okey, saya akan bagi ujian bukan saya mengajar macam ni sebab saya akan bagi ujian. Okey, supaya yang ni saya terangkan ni supaya kamu nampak jelas sikit daripada dalam bentuk kerja yang sebenar. Kamu boleh baca dalam nota. Tak perlulah saya nak cerita semua dalam nota. Yang dalam nota tu sebab kamu boleh baca kan. Senang punya nak faham pun. Okey. Cuma ini adalah dalam bentuk nyata bagaimana Cartesian bekerja. Okey, kita tengok yang lain lagi. Okey. Robot yang seterusnya adalah jenis pola ataupun kutub. Kita tengok macam mana kerja dia. Okey, kita tengok dalam bentuk ilustrasi sebab yang ni kita punya nak untuk mudah kita nampak kan. Okey. Okey, ni adalah bentuk bola. Yang mana kita ada bawah ni dia punya base. Dia punya arm dekat sini. Okey, kita tengok pergerakan dia. Ini adalah dalam bentuk pola, okey. Nampak kan? Mungkin dalam bentuk ilustrasi ni nampak dia punya jelas dia punya ni Okey, nak lagi kita tengok lagi macam mana bentuk dia. There are four main types of robotic arm geometry. Rectangular. Kita tengok ni terus senang. Yang bentuk spherical, jointed spherical. Robots with rectangular arm geometry use Cartesian coordinates. Ni Cartesian coordinate dia ada XYZ dia punya paksi dia. Is also called 3P geometry, where the P stands for prismatic or linear motion. This type of geometry is most ni tengok ni bagaimana dia kerja dia. Nampak tu? Kerja dia angkat, pindah. Tu boleh juga ni. Tapi cara dia kita tengok pergerakannya ke depan, belakang, ke depan, belakang, kiri, kanan kan. Okey. Forward and backward, left, right. Nampak tu? Okey, kita akan jenis Cartesian coordinate. Nampak tu? Dia bekerja pada ruang-ruang tertentu lah. Paling jelas sekali adalah kita tengok ni tempat di mana orang kata apa, contohnya di port mengangkat dia punya kontainer pindah kan. Yang ni pula adalah jenis silinder. Okey, nampak dia boleh ada rotate, dia ada base ya. Kemudian dia punya pergerakan dia punya ni, nampak dia boleh rotate, pusing, bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey, nampak ini contoh nampak dia pindah daripada tempat rendah kepada tempat tinggi. Ini contoh lah kan. Ini menggunakan silinder arm geometri ya. Vertical linear motion is called stroke. Horizontal linear motion. Tu horizontal kan, pergerakan horizontal and vertical. Dan dia boleh rotate
pada 360 darjah. Cylindrical geometry robots have a cylindrical work envelope. The advantages of this type of work envelope is a robotic arm reach that is deep at both the top and bottom of the stroke. Okay, nampak kan bagaimana pergerakan dia? Additionally, the robot structure allows for quick movements with high Nampak bagaimana dia ambil, angkat, lepas tu dia pindah tempat tinggi. Tu contoh lah. Spherical arm geometry Ni spherical arm robots geometry. rotate in two directions and move linearly in one, and thus are given the designation of 2RP. The robot has base rotation, shoulder rotation, and prismatic or linear motion at the arm. This type of robotic arm is most often used in machine tending, material handling, welding, Okay, tu nampak dia punya kerja tu. and assembly Bagus tasks. untuk mana-mana, untuk pemateri dan sebagainya lah. Okay, ni adalah dia punya, kita panggil dia spherical arm geometry. Ni tata rajah, tu kita kata tata rajah ni. Tata rajah ni adalah bentuk dia. Ada dia punya bentuk apa nama? Bagaimana koordinasi kerja dia. Nampak tu? Spherical arm geometry robots have a mostly spherical work envelope at their outer reach, but are limited by the linear reach of the arm and the rotation of the shoulder joint. The shape of the robot's inner work envelope is almost conical and does not become a sphere until the arm extends. Spherical arm geometry robots typically have a very kamu tengok dia punya ni. Tengok dia punya apa ilustrasi tu mungkin kamu faham lah. Their high cost, large use of floor space, and lack of flexibility compared to jointed spherical arm robots make it hard to justify in most industrial applications. Jointed spherical arm Ni geometry adalah robots have jointed rotation in three spherical directions, arm use revolution geometry, coordinates, and are given the designation of 3R. They are one of the most popular types of robotic arms and most accurately mimic the movement of the human arm. Robotic arms with jointed spherical or articulated geometry rotate on at least 3 axes. Left and right movements are provided by rotation at the base. Horizontal movement is provided by rotation at the shoulder. And vertical movement is provided by rotation at the elbow. Except for very close to the body, the work envelope of a jointed spherical robotic arm is almost entirely spherical. The advantages of this type of work envelope is a robotic arm with very deep reach, minimal floor space use, and high Tengok dah, positioning dia boleh of the tool apa nama kelebihan dia, dia boleh pergi jarak apa nama dia punya kerja tu adalah kawasan kerjanya adalah lebih besar. Okey. and requires skilled technicians. Okey, itu secara video saya tunjukkan bagaimana tata rajah dia. Okey. Kita cerita panjang pun tak ada guna. Kita Robots come in all different shapes ada and bunyi lagi. sizes, but Okey. are frequently classed by okey. Okey, saya rasa itu je dulu untuk PDPR hari ni. Saya harap kamu faham. Kalau tak faham, kamu rujuk lagi dan cari lagi. Sama ada dalam bentuk di internet ataupun melalui bahan pembacaan kamu. Okey. Nanti kita sambung lagi. Hari bila saya akan bagi tahu dekat WhatsApp lah. Ataupun dalam dalam kita punya Google Classroom lah. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao. Okey.